لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Kitab Taqribul Ikhwan. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan fardu dan umbi. Bermula fardu dan umbi, asas ataupun tunjang bagi fikiran itu ialah akal yang Tuhan beri kepada kita dengan tidak kena beli dan pisah, yakni usaha cari, yang mana dengan dialah dapat kita kenal Allah Ta'ala dengan fikiran yang jelas, dengan fikiran yang tajam, yang nyata, sehingga menjadi yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi dalam perbicaraan pada nasihat pengarang kita sebelum kita sampai kepada perbicaraan tentang ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah. Maka hal itu belum kita masuk pada topiknya, cuma kita masih lagi berada pada kata-kata nasihat daripada pengarang kita, iaitulah Ayaddin rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan ulama usuluddin di negeri Papua Thailand. Di mana dalam nasihat pada kali ini kata pengarang rahimahullah ta'ala, asas ataupun tunjang bagi membuahkan sesuatu fikiran itu ialah akal. Yang mana kita dapat mengetahui sesuatu perkara itu ialah dengan akal. Yang mana akal ni adalah merupakan satu karuniaan daripada Allah, satu nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ianya bukanlah dengan usaha kita untuk mendapatkan akal tersebut. Akal ni adalah semata-mata pemberian daripada Allah. Kita tidak minta pun kepada Allah, tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan kalau kata nak beli akal ni, tidak terhingga bayaran.
Bahkan tidak ada terdapat di kedai-kedai untuk kita mencari harga untuk kita membeli akal tersebut. Yang mana akal ni satu pemberian yang sangat unik yang Allah Ta'ala karuniakan kepada setiap hamba-Nya. Maka oleh kerana itulah guna akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, guna kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Kerana ianya sangat-sangat berharga. Maka oleh yang demikianlah kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang dengan dialah, dengan sebab kita mempunyai akal serta dengan taufik hidayah daripada Allah, manakala kita mempunyai akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita dapat mengenal, kita dapat kenal siapakah yang mencipta, dapat kenal dengan secara yakin. Bila terhasilnya keyakinan kita kepada Allah yang menjadikan akal tadi, setelah mana yang kemudian daripada sudah kita mengerti, kemudian daripada sudah kita faham, dan kita dapat beza akan hukum-hukum akal daripada hukum-hukum adah. Maka akal yang kita guna ni, kita kena mikir. Akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni adalah tujuan hikmah Allah berikan kepada kita akal, supaya kita fikir yang akan membuahkan hasilnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itulah mereka-mereka yang tidak menggunakan akal sehingga tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut dikatakan mereka-mereka yang kufur dengan nikmat Allah. Kerana akal, hikmah Allah Ta'ala jadikan supaya kita kenal dia dengan mempunyai akal tersebut, supaya kita dapat kenal Allah Ta'ala dengan caranya kita fikir tadi. Maka apabila kita tidak guna akal inilah yang menyebabkan kita tadi maknanya tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah syukur nikmat Allah Ta'ala, akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka carilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana nak syukur dengan nikmat akal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Lagi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah saudara-saudaraku, yakni saudara-saudara seagama kita semua ni, pengarang kita nasihat kepada kita, hendaklah saudara-saudaraku tahu bahawasanya sekalian guru-guru yang mengajar ni, semua guru-guru yang tengah mengajar ni, yang mengajar dengan yang sebenar, yang ikhlas kerana Allah, ataupun juga dan sekalian orang-orang yang menasihat dengan nasihat yang sebenar, ikhlas kerana Allah, maulana ke, ustaz ke, ataupun dalam ceramah-ceramah kan, tak kira lah. Semua tu katanya bukanlah semata-mata mereka mengajar dan menasihat itu, beri ceramah tu, mengajar tu, bukanlah dia semata-mata supaya jadi mudah makan pakai jua. Bukan mereka tu mengajar, memberi tazkirah, ceramah, bayan, beri bayan, kalau tak boleh. Maka bukanlah mereka itu semua bukan nak kepada mudah makan pakai saja. Bahkan makan pakai itu ialah dengan pemberian Tuhan
yang mana siapa-siapa yang ia Tuhan kehendaki. Maka tidak ada siapa yang boleh menahan bila mana Allah Ta'ala kehendak, sehingga kepada seteru-seteru bagi Allah sekalipun tidak dapat nak tahan apabila Allah Ta'ala nak beri rezeki kepada seseorang. Yang ni mesti kita yakin. Pengarang kita nasihat ni kerana mungkin berlaku pada zamannya. Setengah-setengah mereka yang tidak faham, dia mentahmah kepada para guru, pada tuan guru yang mana duk mengajar ni nak duit lah ke ni mengajar ni, contohnya tak ikhlas pun, nak sedap dia je tu yang sebab dia mengajar tu, atau mungkin timbul begitu. Maka pengarang kita jawab dalam kitab ni bukan begitu. Rezeki itu ialah pemberian daripada Allah. Rezeki ni hak ni kita kena yakin. Wajib kita yakini setiap rezeki yang kita dapat itu adalah kurniaan, pemberian daripada Allah yang Allah Ta'ala telah tetapkan azali lagi. Rezeki kita sebanyak mana, makan kita sebanyak mana sewaktu kita hidup, air kita sebanyak mana kita minum sewaktu hingga kita hidup, semua tadi tu Allah Ta'ala telah siap-siap dah segala rezeki bagi seseorang. Telah ditetapkan dah segala rezeki bagi seseorang tersebut. Maka kerana itu usah kita risau berkaitan dengan rezeki. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata, yang merangkak-rangkak di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, tidak ada satu pun yang mana ianya melainkan rezekinya adalah di atas Allah. Yang ni Allah Ta'ala jamin tidak ada sesuatu pun yang ada di atas muka bumi ni yang merangkak, yang berjalan, yang berlari, asalkan dia tu hamba Allah Ta'ala yang dijadi oleh Allah, semuanya rezeki tadi dijamin oleh Allah. Itu bab rezeki. Rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah. Cuma dari sudut syariat kena usaha. Itu syariat. Syariat usaha. Cuma dapat ke tak dapat tu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Dari sudut syariat tak bolehlah tak bekerja. Tak bolehlah hanya berada di rumah, tak apalah nanti datanglah tu rezeki. Kerana rezeki ni adalah telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nanti anak bini aku bolehlah makan nanti, adalah tu rezeki dia. Tapi usahanya tidak. Tak jadi. Syariat lain, pegangan lain. Dua perkara yang berbeza. Pegangan, manakala usaha, dapat ke tak dapat, pemberian daripada Allah, rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Syariat, usaha cari. Itu syariat. Berbeza antara bab akidah dengan syariat. Bab akidah, rezeki segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah. Namun demikian, mestilah kita mencari usaha untuk mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala lagi, maka banyaklah kita, wajiblah kita berterima kasih kepada budi, kepada jasa, kepada buat baiknya Tuhan kita, yang mana Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita akal tadi, dapat kita beza dengan binatang-binatang. Itu wajib kita terima kasih pada Allah.
Wajib kita terima kasih kepada Allah kerana Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Allah Ta'ala berikan karuniaan kepada kita sehingga kita ni dibezakan daripada binatang-binatang. Bagaimana binatang-binatang kita ni beza dengan binatang-binatang? Kita ni berbeza dengan binatang dengan pandai bergamak. Ni dalam kitab kita ni dia bahasa kampung. Bahasa dia tu dia guna bahasa lurah Fatani. Lurah dia, seni percakapan mereka. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita dapat bezakan kita dengan binatang ni, yang mana kita dah pandai membuat andaian, boleh kita berfikir. Maka oleh kerana kita boleh fikir, silakanlah kita belajar hukum-hukum akal dan juga hukum-hukum adat, supaya jangan jadi kita semabuk, yakni keliru di antara keduanya, hukum akal dan juga hukum adat. Guna akal kita ni untuk kita mikir tentang keberadaan Allah, untuk kita mikir tentang sifat-sifat Allah yang lagi kita akan belajar di dalam kitab kita. Ini mukaddimah dia. Dia nak tarik sikit demi sedikit, nanti masuklah kita di dalam bab yang sebenar, iaitulah membicarakan berkaitan dengan ilmu tauhid. Ini masih dalam mukaddimah, dia sedang memberi nasihat kepada kita, yang mana akal ni guna untuk kenal Allah. Maka jadilah i'tiqad kita kepada barang yang bersangkut paut dengan Tuhan dan Rasul dan sebagainya itu kurang kejap, kurang kukuh, tidak mantap. Jika kejap sekalipun, maka dengan dakwa bibir mulut jua yang ialah hakikatnya dinamakan taklid. Baik, pengarang kita menyatakan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita akal. Kalau kita tidak guna akal ni untuk memikir tentang kejadian-kejadian Allah yang akan menyebabkan mantapnya iman kita tentang ada Allah, tentang Allah kuasa, Allah maha melihat dan lain-lainnya, kalau kita tak fikir dengan akal kita ni, walaupun kita yakin Allah ada, walaupun kita yakin Allah kuasa, ianya tidak akan dapat, ianya tidak mantap. Tak mantap. Allah ada dia beriman. Allah kuasa dia beriman. Allah bersifat dengan kudrat. Tapi itu hanya pada bibir mulut saja. Adapun dari sudut kemantapan iman, kalaulah tidak guna akal untuk menyampaikan kepada pegangan kita yang mana kita i'tiqad Allah ada, manakah dalil yang menunjukkan Allah ada? Kita tak tahu. Kita tak guna akal untuk fikir. Allah kuasa, mana dalil yang kita fikir dengan akal yang membuktikan Allah tu kuasa? Kita tak tahu. Maka pada ketika itu, iman seseorang dinamakan iman orang yang taklid. Ini iman orang taklid. Yang mana iman orang taklid ni berkhilaf di kalangan para ulama. Taklid ni maksudnya dia turut-turut sahaja. Ustaz kata Allah ada, ya, aku beriman Allah ada. Ustaz tu kata Allah tu kuasa, ya, dia beriman Allah maha kuasa. Ayah dia bagi tahu Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, ya, Allah tak sama dengan makhluk. Tu dia panggil iman orang yang taklid. Dia turut siapa? Sama ada turut ustaz yang mengajar, guru yang mengajar, kitab-kitab melalui pembacaan buku-buku, ibu bapa dia sendiri, ataupun lain-lain daripada rakan-rakan yang menasihatinya. Maka dia percaya Allah ada. Dia yakin Allah ada. Dalil dia tak guna akal dia nak menunjukkan di manakah yang membuktikan Allah tu ada.
Tak guna akal. Tapi dia percaya Allah ada. Ini nama orang yang taklid dalam masalah akidah. Dia tak sama dalam masalah fiqh. Dalam bab fiqh, bab ibadah, wajib taklid. Cukup dah dengan kita kunut mana dalil, tak tahu dalil. Cukup bagi kita aku tunggu ustaz tu kata. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunat kunut, cukup dah. Itu dah panggil ikut-ikut. Maka dalam masalah fiqh sah. Adapun dalam masalah akidah, dalam bab pegangan, mereka yang turut-turut sahaja, ikut-ikut sahaja apa yang diperkatakan sama ada oleh gurunya, oleh ustaznya, oleh ibu bapanya, oleh saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya, turut kerana mulut-mulut daripada mereka yang mengatakan Allah ada contoh. Maka iman orang tersebut berlaku khilaf di kalangan para ulama, berlaku perselisihan pendapat ulama sama ada iman dia sah ataupun tidak sah, na'udzubillah. Pendapat yang tidak kuat, yang terpencil, tapi ada perkataan ulama yang mengatakan iman mereka-mereka yang bertaklid ini adalah tidak sah, kufur, na'udzubillah, tak beriman lagi kepada Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada dalil. Dia tidak guna akal dia untuk memikir tentang kejadian-kejadian Allah sehingga dapat mengukuhkan keimanan dia. Oh, Allah ada, Allah kuasa, dan lain-lainnya. Kita akan belajar dalil-dalil tersebut yang akan diajar di dalam kitab kita. Tak guna akal. Ini kepentingan akal. Tak guna akal untuk mencari maknanya kebenaran dalam mengenal Allah Ta'ala. Iman seseorang tersebut dikatakan iman yang taklid, maka hukum orang yang bertaklid dalam masalah pegangan ini berselisih pendapat ulama. Pendapat yang terpencil mengatakan masih tidak sah. Maka tak sedap lagi lah. Tak sedap lagi lah kerana berselisih ulama. Walaupun pendapat yang kuat daripada sebanyak-banyak ulama, maka mereka mengatakan iman orang tersebut sah. Beriman dah kepada Allah, mukmin dah orang tu. Cuma fasik pun tak sedap juga. Fasik maknanya mereka-mereka yang berdosa. Kerana Allah karuniakan akal, tak guna. Maka berdosa sebab tersebut. Iman sah. Itu pendapat yang kuat. Pun begitu tak sedap lah. Masih lagi kita tu berada dalam lembah dosa. Kerana Allah berikan kepada kita akal, tapi tak guna. Maka kita berada di dalam dosa kerana tidak guna akal tersebut. Tu walau bagaimanapun, maknanya ada pendapat yang mengatakan masih tidak sah, na'udzubillah. Maka kerana itulah dikatakan di sini oleh pengarang kita, dinamakan orang tersebut taklid. Jika secukup-cukup lancar pada sebutan sekalipun, walaupun lancar, boleh sebut dengan lidah wujud kedam bakok hingga akhir, hafal. Tapi dalil mana? Dalil ada Allah. Mana dalil yang kamu kata tu Allah Ta'ala sedia kala? Manakah dalil yang kamu kata Allah tu bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basar? Mana dalil dia? Dalil fikir ni, dalil fikir. Bagaimanakah kamu kata Allah tu maha kuasa? Manakah yang membuktikan? Tanda. Maka dia tak tahu. Tapi dia boleh sebut satu-satu. Allah kuasa.
Allah Maha melihat dan lain-lain, tapi tak tahu dalil mana. Maka pada ketika itulah dinamakan orang yang bertaklid. Maka yang taklid pada akidah, pada aqaid, pada pegangan ni, besarlah rugi orang tersebut. Jika orang itu daripada ahli bagi berfikir, jika orang itu daripada ahli bagi yang berfikir, yang mana dia boleh fikir tapi dia tak fikir, maka orang ni besar rugi. Lagi katanya, dan sekalian ibadah yang ia kerjakan, yang mana ibadat yang dilakukan oleh orang-orang yang taklid ni tidak diyakini akan sahnya. Ni takut juga. Kalau seseorang itu dalam pegangannya hanya turut-turut, yang mana berkhilaf di kalangan para ulama sah ataupun tidak, kalaulah demikianlah keimanan seseorang ini dikhawatiri ibadatnya tidak sah. Tak diyakini ibadat dia, hak dia buat selama ni diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana iman dia sendiri itu ulama berselisih. Dia ni beriman atau tidak beriman. Ada berselisih di kalangan ulama. Kalau mengikut pendapat yang kata iman dia sah, alhamdulillah. Kalau mengikut pendapat yang kata ulama yang kata iman orang yang taklid ni tidak sah, maka ibadat hak dia buat tu tak terpakai, tak terjadi, tak diterima, kerana dia tak kenal Allah. Ini atas pendapat tersebut. Maka kerana itulah kita kena keluar, kena lari daripada iman orang yang taklid ni. Jangan duduk dalam kelas ni. Jangan duduk dalam kelas, kalau kita kata mengaji sekolah lah, kelas busuk sekali, kelas ngelah sekali. Lari, jangan duduk situ. Pergi kelas-kelas depan. Maknanya usaha dengan akal, biar kita faham berkaitan dengan permasalahan-permasalahan buku-buku akidah, bab-bab akidah. Jangan semata-mata turut, semata-mata. Jangan. Tak boleh. Bimbangnya takut kita termasuk dalam pandangan yang ulama kata tidak sah. Tapi walau bagaimanapun, ini pembicaraan hanya dalam majlis ilmu untuk sebagai motivasi kepada kita supaya kita gemar untuk belajar, sehingga kita tahu satu persatu dalil-dalil berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sana tak boleh kita nak menghukum seseorang dengan kufur. Ni tak mengaji ni, kufur ni. Kalau kau tanya ni mana dalil ada Allah, tak boleh jawab ni. Tak boleh. Hak ni sebagai motivasi saja. Kerana perkara ini sebahagian ulama yang kecil sahaja yang menyatakan masih lagi kufur. Pendapat ulama yang banyak, yang kuat, jumhur mengatakan beriman. Cukup dah. Mu percaya Allah ada? Hoi, aku percaya Allah ada. Mu percaya Allah Ta'ala Maha Kuasa? Hei, Tuhan Allah Ta'ala ni tentulah Maha Kuasa. Mana dalil? Tak tahu? Beriman. Cukup dah. Itu cukup dah. Cuma hak kita bicara ni dalam majlis ilmu untuk motivasikan diri kita supaya kita dapat belajar sehingga kita mengetahui dalil-dalil tersebut. Itu saja. Ini disebutkan oleh pengarang kita ni. Hendaklah saudara-saudaraku
والصلاة القائمة والشرف وبعث مقام إنك لا تفلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: hendaklah saudara-saudaraku sedar bahawasanya ilmu tauhid ini ilmu yang lagi kita nak belajar berkaitan dengan percaya kepada Allah. Maka kita kena kenal Allah, mana sifat-sifat dia. Ilmu berkaitan dengan percaya kepada malaikat ni siapa. Ilmu mengenal perkara-perkara sam'iyat, beriman kepada alam-alam yang gaib, beriman kepada hari akhirat. Maka semua ni bukanlah sekali-kali ilmu yang seperti kita belajar Fatihah dan Tahiyat ataupun umpamanya. Bukan jenis ilmu sama seperti ilmu yang kita nak belajar Fatihah. Yang mana ilmu yang kita nak belajar Fatihah ni, kalau kata kita baca tersebut kena dengan makhrajnya, kena dengan tasydidnya, huruf-hurufnya, jaga setiap baris-barisnya, maka sahlah. Rukun qauli at-tahiyat di tasyahud tu rukun qauli. Maka kalaulah bacaan rukun qauli kita tasyahud akhir, bacaan kita tak jaga tasydid, tak jaga huruf-huruf, tak bunyi huruf-huruf, sebutan tak betul, maka solat kita tak sah. Maka untuk sah setiap rukun-rukun qauli tadi, mesti kita baca dengan betul. Allahu Akbar, bukan Allah. O apanya? Allah. O itu tak kena pada bacaan. Ikutlah hak lain-lain. Tahiyat, at-tahiyyat, baca kena betul. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, rahman. Tak betul bacaan kita. Bismillah. Semuanya bacaan-bacaan tadi mesti kena jaga dalam solat kita. Hak rukun ni, hak rukun qauli. Maka ilmu tentang pembacaan ini, bila mana kita ingat bacaan itu, baca betul, cukuplah, sahlah.
Adapun ilmu usuluddin dia kata bukan sejenis ilmu yang seperti tersebut belajar baca huruf dan hafaz pada lidah dan ingat pada bibir mulut. Bukan ilmu usuluddin, bukan begitu. Ilmu tauhid bukan sejenis ilmu dengan hafal. Rukun iman ada 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, hari kiamat dan lain-lain. Kenal Allah, sebutkan sifat-sifat Allah, wujud kidam baqa hingga akhir. Bahkan boleh hurai sifat wujud merupakan sifat nafsiyah. Sifat kidam baqa mukhalafah qiyamuhu bi nafsi merupakan sifat salbiyah. Qudrat iradah ilmu hayat hingga akhir sehingga kalam merupakan sifat ma'ani. Boleh cerita di bibir mulut, tapi keyakinannya tidak tertanam. Ilmu akidah bukan jenis ilmu hafaz semata-mata. Sebagaimana menyangkakan begitu oleh orang-orang yang bodoh yang mengambil kebodohan tersebut daripada pesaka tuk-tuk nenek mereka yang jahil-jahil. Kasar dia bagi. Betul ke tidak? Betul. Dalilnya kita tengok, kita hantar anak kita di sekolah tadika, di sekolah kebangsaan, di sekolah rendah agama, maka kita terhenti setakat tu. Kita tak hirau dah kepada dia tentang ilmu hak fardu ain, hak sepatut dia belajar selepas daripada dia balik. Adapun hak di sekolah agama, sekolah kebangsaan, di tadika, mana-mana tadika tak kira lah, ada ajar. Itu hanya hafaz. Dia boleh buat lagu. Maka sangkaan kita, kenal dah Allah Ta'ala. Cukup dah. Dia boleh sebut tentang rukun-rukun iman ada 6. Dia boleh sebut satu-satu dengan tartib pula sehingga 6. Kita memada dengan yang tersebut. Ini salah kita. Yang sepatutnya lebih daripada tu lagi. Setelah mana meningkat kedewasaan bagi anak-anak tersebut. Maka ini kecuaian kita. Cuai kita. Cuai kita. Bila tanya bagaimana ada Allah, faham tak maksud ada Allah? Ada. Allah Ta'ala sedia kala. Tahu tak apa maksud sedia kala? Kidam tu lah hak kidam tu. Ni tak reti. Baqa apa? Kekal. Kekal lah Allah. Allah kekal. Apa maksud kekal? Tak boleh nak jawab. Tak faham. Kerana dia hanya hafal semata-mata. Hafal berkaitan dengan nama bagi sifat, tidak mengerti makna bagi sifat. Maka inilah salah satu daripada kecuaian yang dinasihati oleh pengarang kita. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apakah nasihat-nasihat yang dinyatakan oleh pengarang kita. Tapi kita tidak begitulah. Cuma nak menyatakan begitulah mereka-mereka yang di luar sana. Jadi ilmu ni sebenarnya ialah ilmu yang menyuluh kita dengan fikiran yang insaf supaya kita dapat mengetahui pengertian satu-satu sifat hingga tertanam yakin di dalam hati-hati kita masing-masing sehingga kita dapat menerima, dapat membenarkan, dapat tasdik pada mata hati kita. Dan jikalau kita tak pandai dan tak ingat, tak boleh nak sebut dengan mulut sekalipun cukup dah. Tak boleh nak hurai. Tapi kita reti, kita faham apa makna ada. Ada Allah Ta'ala, bukanlah seperti ada kita. Ada kita dulu tidak ada. Pada tahun 1989, saya tak ada lagi.
1990 baru ada. Maknanya dulu saya tidak ada. Begitulah makhluk-makhluk ni, langit, bumi ada, bersifat dengan wujud. Tapi sebelum ni, dia tidak ada. Ada Allah, bukan begitu. Itu faham makna. Itulah keyakinan. Itulah maksud daripada sifat wujud. Maka inilah tujuan ilmu usuluddin. Itulah makna bagi ilmu akidah, nak menanam keyakinan terhadap sifat-sifat satu persatu, kita dapat tahu pengertian-pengertiannya. Tak pandai sebut di mulut, tak apa. Tak pandai nak sebut di mulut kita. Tak reti nak sebut di mulut kita. Jadi telo, tidam. Tak apa, makna faham. Dia bukan ilmu semata-mata hafal, tetapi tujuan ilmu ni adalah ilmu untuk kita pegang secara yakin di dalam mata hati kita masing-masing. Lalu akhirnya maka sia-sialah orang yang berharap kepada semata-mata ingat dan lancar pada bibir mulut jua dengan tak tahu maksud dan tujuan perkataan-perkataan yang ia hafaz itu. Dan jika dipuji sekalipun, pandamu bilang satu-satu, hebatmu, tapi makna tak tahu, tak jadi, dia kata. Ilmu ni bukan sejenis ilmu yang bangsa hafal, yang bangsa ingat di bibir mulut, tetapi ilmu berkaitan dengan pegangan, ilmu berkaitan dengan kepercayaan, ilmu berkaitan dengan akidah. Simpulan pegangan di dalam hati kita. Tak pandai sebut sekalipun, tak mengapa. Itu beza ilmu ini dengan ilmu sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Tak sama. Dan janganlah sesekali kaumku mendengar dan menuntut. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa